bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah. Kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah kurniakan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutamanya nikmat keimanan, keislaman, ketakwaan, hidayah Allah. Semoga Allah kekalkan dan mati dalam keadaan Islam, insya-Allah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bersama dengan Dr. HD, seperti biasa setiap hari Ahad kami ada tangisan mualaf. Satu tangisan kecintaan, kesyukuran kerana Allah memberi peluang untuk memeluk agamanya dan memilih untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita akan ada tetamu jemputan kita yang kita akan perkenalkan sekejap lagi. Dan kita juga ada sebuah kisah yang kita akan ceritakan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum daripada itu sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan tidak ada orang yang paling aku benci ataupun sesuatu yang paling aku benci melainkan Muhammad. Tetapi akhirnya terpersona dengan akhlak junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat itu? Iaitu Adi ibni Hatim. Insya-Allah kejap lagi kita akan kongsikan kisah sahabat. Tapi sebelum daripada itu, kita nak perkenalkan kita punya tetamu. Cuma sebelum kita nak perkenalkan, kita saksikan teaser yang telah disediakan. Ma, kita nak pergi mana ni? Kami nak pergi rumah nenek, sayang. Naik belon tau. Mesti best kan? Hello. Ha, apa lagi mau kau? Kami mau melawat mak, Kak. Boleh minta abang ambil kami di hotel. Grab si Mok masuk dalam sia. Wah, kau ingat kami orang tok kuli kau? Dah, kami orang pergi kagum ngurus ke bumi mak tu. Ha? Bila mak meninggal? Kau mau pandai-pandai nak balik situ. Kau yang mau pergi nak masuk Islam nanti nak. Kau bukan adik orang lagi. Mak, kami datang nangga mak. Maaf, kami si sempat datang nangga mak buat kali terakhir. Subhanallah, sebenarnya satu pengorbanan, satu bingkisan yang kita dapat tahu, kita dapat selami bagaimana susahnya seseorang apabila sudah memilih agama sebagai agama yang ditakdirkan oleh Allah, agama Islam, kadang-kadang memerlukan kepada satu pengorbanan yang sangat besar. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah bersama dengan kita Puan Sheila di studio seperti mana yang kita tengok di bingkisan tadi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Masya-Allah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di set TV Al-Hijrah. Jadi kalau kita tengok tadi, boleh tak sebelum kita nak cerita dengan lebih lanjut apa yang berlaku, mungkin kita dapat tahu, mungkin Puan Sheila tak dapat untuk melihat dan membawa anak berjumpa dengan mak. Cuma sebelum kita nak masuk dengan lebih lanjut lagi, boleh Puan Sheila perkenalkan diri, latar belakang sedikit, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Sheila binti Abdullah. Saya berasalnya Kristian.
Memasuk Islam lebih kurang dah 20 tahun. Masya-Allah. Sekarang menetap di sini pun lebih kurang 20 tahun jugalah. Oh, masya-Allah. Sebelum ni berasal dari Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Puan Sheila, bila kita tengok tadi bingkisan yang disediakan, jadi para penonton nak tahu kisah sebenar apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana sebenarnya Puan Sheila orang kata dapat meninggalkan satu agama dan memilih agama Islam sebagai agama fitrah, kembali kepada agama fitrah. Boleh ceritakan kepada kami? Okey. Asalnya daripada seorang kakak saya dah memang Islam. Saya selalulah berkunjung ke rumah dia, asalkan bulan puasa saya dengan dia orang. Lepas tu bila dia orang part buka puasa tu, kemeriahan tu sangat-sangat seronok yang saya tengok. Lepas tu saya rasa seronoknya lah dia orang ni macam ni Islam. Masa tu Kristian lagi kan. Lepas tu bila selalu tengok dia orang tu macam suka sangat dengan anak-anak buah yang masih kecil, umur dalam 6-7 tahun macam tu, dengan kerenah diorang. Lepas tu tengok diorang tu time berbuka puasa tu seronok, masya-Allah saya tengok. Maknanya mereka berpuasa bersama, kemudian dengan sangat akrab, sangat orang kata sangat bahagia. Saya waktu tu Puan Sheila tahu tak apa erti puasa dan macam mana mereka berpuasa? Belum lagi. Tetapi bila tengok daripada segi contohnya kumpul, mereka berkumpul anak beranak, kemudian makan, daripada situ terdetiknya untuk nak memeluk agama Islam. Betul. Ya. Subhanallah. Jadi ada tak cabaran-cabaran yang berlaku selepas memeluk agama Islam? Pasti ada. Boleh cerita tak macam mana sebenarnya apa yang berlaku? Selepas masuk Islam tu memang cabaran memang kuatlah, sebab yang masuk Islam masa tu kakak saya seorang dan abang saya seorang. Tapi mungkin sebabkan dia orang tu kakak dan lebih besar pada saya, tak ada berat sangatlah yang saya nampak dia orang punya apa tu. Bila saya masuk Islam tu memang abang saya, kakak saya yang lain tu yang bukan agama Islam tu, memang diorang tu memang tak setujulah, sebab dia kata saya ni buang nama bapa. Saya ni buang nama bapa, tak kenang kepada family macam orang tua lah maksudnya. Lepas tu dia pulaukanlah saya, memang tak tahu nak cakap lah macam mana perasaan masa tu. Selama saya ni lah, selama saya belum berkahwin tu lah. Jadi Puan Sheila, maaf nak tanya kan, sebenarnya yang masuk Islam tu kakak dahulu? Ya, betul. Okey, kemudian abang, ya. Kemudian barulah Puan Sheila. Ada tak lagi keluarga yang masih belum masuk agama Islam? Ada. Ada seorang kakak, 3 abang. Bila kami sebenarnya macam Ustaz, bila temu ramah kepada mereka-mereka yang mu'alaf, ada juga kepayahan-kepayahan daripada, sebelum daripada ni mungkin mengetahui tentang Islam ni sedikit. Tapi cabaran contohnya nak baca Quran, nak faham, nak solat, mungkin macam mana? Ada tak pengalaman? Contoh waktu dah baru masuk agama Islam ni nak belajar solat tu macam mana? Ada. Baca Quran. Jadi macam mana dia punya? Mula-mula saya masuk, lepas tu saya belajar dekat masjid rasanya. Bukan, dekat Pekim. Sekejap. Tapi sekejap lah, dalam sebulan 2 ke 3, selama 3 bulan ke rasa tu belajar kat situ. Lepas tu mula-mula dia ajar daripada Al-Fatihah dulu lah, dia surah hafal apa semua. Lepas tu sudah tu macam tergantung. Bila tergantung tu macam kita terhuyung hayang lah, tak ada orang yang membawa, yang nak ajar. Sebab dulu kita nak cari belajar macam sekarang ni susah, sebab tak ada online. Betul. Sekarang ni semua dah ada online, dah senang. Boleh belajar melalui internet. Cuma kami macam tadi tengok di bingkisan tadi kan, di teaser tadi, kita lihat macam mana sebenarnya Puan Sheila bila bawa tak sempat nak jumpa mak tu, boleh tak cerita apa yang berlaku waktu itu?
Boleh, sebab masa tu saya baru habis pantang. Anak yang kecil lah. Baru habis pantang. Lepas tu dapat telefon daripada kakak yang bukan Islam tu lah. Sebab dia telefon. Lepas tu dia kata mak tengah sakit. Lepas tu saya cakap, oh ya ke? Tapi serius tak? Dia kata tak berapalah, okey lah. Sabar lagi sehari tu. Esok dia call lagi. Dia kata mak dah tenat. Allah. Lepas tu saya pun menjerit lah. Bila saya menjerit, saya nak balik. Bila saya balik sana, bila saya dah sampai hotel, dia tak nak ambil saya. Dia mengelak untuk saya jumpa mak. Bila dia buat macam tu, saya rasa macam saya tak boleh terima lah. Mak saya nak jumpa, dia tak bagi. Dia tak bagi. Dia elak untuk saya jumpa mak saya. Sehingga saya 2 hari dekat hotel tu, tak ada orang yang menjemput saya untuk balik ke rumah tu. Sebab rumah saya jauh pendalaman. Nak balik susah. Lepas tu bila saya paksa juga suruh abang saya ambil, dia datang dengan marah dia ambil saya. Tapi mak dah, orang kata dah nak tanam. Saya tak dapat nak tengok. Tak boleh nak tengok. Maknanya hanya dapat tengok di tanah perkuburan saja waktu yang bawa ni. Tapi sebelum daripada tu ada tak jumpa, ada telefon? Sebelum tu ada, tapi agak lama lah sebab saya kan mengandung. Sebelum agak dalam 2-3 tahun lah macam tu. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya pengorbanan apabila seseorang itu memilih untuk menganuti agama Islam, untuk kembali kepada agama fitrah, sebenarnya satu pengorbanan yang sangat besar. Sebab tu kalau kita tengok seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Adi ibni Hatim, dia seorang merupakan pewaris takhta At-Ta'i, yang mana dia sangat dikenali daripada kabilah Arab yang duduk di semenanjung Arab, kemudian berhampiran Iraq dengan Syria. Dia duduk satu perkampungan dan dia merupakan pewaris takhta At-Ta'i. Pada satu hari apabila dia mendengar selama 20 tahun mendengar tentang kenabian baginda Nabi SAW, cerita tentang Nabi, dia akan membenci baginda Rasulullah. Dia tak suka dengar, dia tak suka, dan dia kata, aku tidak ada seseorang ataupun sesuatu yang paling aku benci melainkan bila aku dengar nama Muhammad. Pada suatu hari ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kebangkitan Islam. Pada ketika itu tentera Islam sudah hampir ke kawasan mereka, ke kawasan Adi ini. Kemudian apa yang berlaku? Dalam keadaan rasa takut, maka mereka ini lari keluar untuk pergi ke Syam. Pada ketika itu bila sampai di Syam, rupanya Adi ini teringat bahawa dia tertinggal adik perempuannya. Tertinggal di perkampungan. Datang tentera Islam, maka tentera Islam menawan mereka yang ada di sana, bawa balik ke bumi Madinah. Tapi apa yang berlaku, subhanallah, bagaimana tentera Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi SAW melayani wanita-wanita, mereka-mereka yang telah ditawan dengan layanan yang sangat baik. Sehingga kan ketika itu adik kepada Adi ini minta untuk dia kembali kepada keluarga dan dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Bukan itu saja, Nabi memberikan kepada adik Adi ini duit untuk pergi dan orang untuk menjaga sampai ke Syam untuk berjumpa dengan ahli keluarga. Apabila adik Adi ini sampai berjumpa dengan abangnya Adi, maka adiknya mengatakan, lebih baik kamu berjumpa Muhammad, kerana sekiranya dia merupakan seorang Nabi, maka beruntunglah engkau sekiranya engkau beriman kepada dia. Pada ketika itu, waktu itu hampir kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjumpaan Adi dengan Rasulullah berlaku pada 9 Hijrah. Apa yang berlaku? Tanpa ada temu janji, tanpa ada permintaan, Adi ibn Hatim pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia melihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di masjid, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di masjid, maka dia datang berjumpa, perkenalkan dia adalah Adi bin Hatim, dan Rasulullah tahu bahawa dia adalah seorang pewaris tahta kerajaan At-Ta'i. Lalu Nabi bawa dia, Nabi ajak dia untuk ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, Adi bin Hatim melihat bagaimana akhlak baginda Rasulullah
Yang mana Nabi SAW pada ketika itu jumpa dengan wanita-wanita tua, Nabi menyantuni wanita ni. Kemudian bila sampai pula, Nabi memberikan tempat duduk yang ada lapik, yang hanya ada satu, Nabi berikan kepada Adi bin Hatim ini, dan Nabi duduk di tanah. Maka kata Adi bin Hatim, sungguh hebat pemimpin nombor satu sebuah kerajaan, dia boleh tawaduknya bersama dengan masyarakat. Kemudian apa yang berlaku, Nabi SAW pesan kepada Adi bin Hatim dengan satu pesan yang sangat hebat. Katanya, wahai Adi bin Hatim, aku mengetahui sesungguhnya engkau mungkin tidak berkenan tentang Islam kerana kefakiran orang yang duduk dalam agama Islam. Tetapi kau kena ingat, satu hari orang Islam akan berjaya, tidak ada harta yang mana harta semua mereka akan miliki dan tidak ada orang yang merebut harta itu. Semua akan dapat. Kemudian yang kedua, kamu akan lihat kebangkitan Islam yang mana kerajaan Parsi akan tumbang. Kemudian kamu akan melihat juga, kata Nabi SAW, mereka yang nak berhijrah, wanita-wanita yang nak keluar daripada Yaman nak pergi ke Syam tanpa ada kerisauan. Maka kata Adi bin Hatim, setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Nabi, maka Adi bin Hatim mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya seorang sahabat yang agung. Maka Adi bin Hatim kata apa? Aku melihat dua yang Nabi sebutkan. Nabi sebut ada tiga perkara. Nabi sebut kerajaan Kisra, kerajaan Parsi akan tumbang. Mereka umat-umat Islam ni akan harta akan melimpah ruah. Kemudian yang ketiga, perjalanan wanita ini selamat. Maka kata Adi bin Hatim, dua aku menyaksikan, tinggal satu. Tetapi tidak sempat untuk menyaksikan, Allah mengambilnya. Duanya apa dia? Perjalanan wanita selamat, dijaga di bawah pemerintahan Islam. Yang kedua, Adi salah seorang daripada mereka yang masuk ke dalam peperangan, yang mana melihat kejatuhan Parsi dan memiliki harta Kisra. Kemudian yang ketiga, yang dia tak sempat, harta yang melimpah ruah pada zaman Umar bin Aziz. Inilah kehebatan baginda Nabi SAW, akhlak baginda Rasulullah, bagaimana Nabi menyantuni, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang yang ada di sekeliling. Ini yang patut kita contoh, bagaimana kita nak menunjukkan dakwah kepada mereka yang mungkin tak kenal Islam. InsyaAllah kita doakan kepada Puan Sheila juga, ahli keluarga, untuk masuk ke dalam agama Islam, diberikan hidayah. Ramai sana di luar sana yang masih lagi ingin kembali kepada agama fitrah. Sebab itu Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita usaha untuk melahirkan da'i mu'alaf. Kita nak mereka-mereka di luar sana yang pertama mengenal agama Islam. Hidayah milik Allah. Sekiranya mereka kenal Islam, jatuh cinta kepada Islam, maka insya-Allah hidayah sangat besar yang Allah akan berikan kepada mereka yang berusaha untuk kembali kepada agama fitrah. Maka mereka inilah yang akan keluar berdakwah di jalan Allah. Ini yang pertama di Malaysia, kita akan kumpulkan anak-anak mu'alaf. Kita akan buat tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Pegu Alor Gajah seperti yang tertera. InsyaAllah kita akan lihat kebangkitan Islam, dakwah Islam yang akan disemarakkan dengan bantuan-bantuan pelbagai agensi, sama ada daripada kerajaan ataupun swasta. Jadi sahabat-sahabat penonton, ayuh sama-sama kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga sumbangan kita akan membina rumah Allah. Allah akan membina rumahnya dalam syurga, seperti mana dalam hadis. Yang kedua, insya-Allah mereka ini akan kembali untuk belajar macam Puan Sheila sebut, belajar Al-Quran, praktikkan bagaimana nak solat. Mereka akan usaha untuk menyalami bagaimana Islam keindahan dan akan melaksanakan segala perintah Allah. Kita juga dapat ganjaran di sisi Allah. Dan yang ketiga, insya-Allah mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah dan kita akan dapat ganjaran mengislamkan orang. Sahabat-sahabat penonton, kita juga ada kelas pengajian anak-anak mu'alaf secara percuma dan boleh daftar secara percuma online. Dan juga yang dewasa kita akan sediakan. Moga-moga Allah merahmati dan meredai. InsyaAllah, terima kasih kepada Puan Sheila. Kita doakan sama-sama, semoga Allah berikan kekuatan, kerahmatan dan berikan hidayah kepada baki-baki mereka yang di luar sana. Kita selamatkan sebanyak mana yang mungkin untuk sama-sama kita masuk syurga Allah. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan dalam Tangisan Mu'alaf bersama dengan Dr. HD. Seperti biasa kita selalu sebut, satu agama pelbagai bangsa.
Moga-moga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam